Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul jahaqa wa zahaqa batil inna batila kana zahuqa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Tuan Nazir, kepada AJK Masjid, para asatiza, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak silap saya, ini adalah kali kedua saya berada di Masjid Saidina Abu Bakar di Perlis ini. Ya, kali pertama saya masih ingat adalah forum di mana kehadiran Raja Muda Perlis, ya, dan juga Ketua Menteri Besar dan juga Mufti. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dengan kesempatan waktu yang diberikan, mandangkan kita dalam PKPP ini, maka di KL yang PKPP lah, di sini tak adalah. Okey, di sini kita masih menjaga SOP kita. Topik kita pada malam ini adalah jangan mamai, jangan lalai. Kita pergi sedikit kepada definisi itu terlebih dahulu. Kalau kita lihat kepada definisi di dalam Dewan Bahasa dan Pustaka tentang apa itu lalai, kita boleh simpulkan dengan perkataan kurang cermat, kurang berhati-hati. Kalau mamai, dia seolah-olah asyik, dia terlalu dibuai dengan sesuatu. Mamai dengan lalai seringkali boleh dikatakan hampir sinonim. Ada orang dia lalai, lalu dia cuai. Itu membawa pengertian yang sama. Kenapa lalai? Dia dilalaikan dengan sesuatu. Kenapa dia mamai? Dia fokus kepada sesuatu yang lain. Maka topik kita adalah supaya kita jangan lari fokus kita, jangan cuai, dan supaya kita realign balik kepada fokus kita menjadi seorang Muslim. Dan apa yang saya akan bawakan ini, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada perkara yang baru, tetapi saya juga akan bawakan bersama dengan bukti-buktinya. Kerana Islam merupakan agama yang sangat menitik beratkan bukti-bukti. Hatta apabila kita berhadapan dengan ideologi-ideologi ataupun musuh-musuh kita juga perlu berlaku adil dengan membawakan bukti-bukti mereka. Kerana dalam Quran, di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 111, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Jikalau kamu orang yang benar, maka bawakanlah bukti-bukti kamu. Sebab agama ini, yang uniknya adalah dia berdasarkan kepada dalil, kepada bukti. Kalau tiada dalil, semua orang boleh bercakap apa saja disuka. Kita tak jadi begitu. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, saya ingin mulakan dengan satu hadis daripada Nabi SAW. Di mana baginda SAW bersabda bahawa akan tiba suatu masa kalian, yakni umat Islam, akan diserang dari segenap penjuru. Seumpama makanan yang di dalam piring dikerumuni. Ya, dikerumuni. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah mencabutkan rasa gentar, rasa takut orang-orang kufar terhadap kalian. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adakah pada waktu itu jumlah kita sedikit?" Maka baginda mengatakan, "Lah, tidak. Malahan jumlah kalian pada waktu itu ramai." Dan tuan-tuan dan puan-puan kena melihat konteks hadis ini pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bercakap dengan sahabat. Dikatakan ketika khutbah terakhir baginda sallallahu alaihi wasallam lebih kurang dalam 100,000 sahabat. Itu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita ada 1.7 bilion, tidak kurang daripada itu. 1.7 bilion. Maksudnya jauh lebih ramai. Beribu-ribu kali ganda lebih ramai. Maka Nabi kata, tidak. Kalian ramai pada waktu itu. Tetapi kalian ini seumpama buih di lautan. Kerana kalian ditimpa penyakit alwahan. Sahabat kurang faham. Apa yang dimaksudkan dengan alwahan?
Maka Nabi jawab, al-wahan itu adalah engkau cinta dunia, takut mati. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, banyak hadis-hadis lain yang boleh dibawakan, banyak ayat Quran. Saya akan bawakan satu persatu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita lihat kepada ini, saya pernah ditanya oleh mu'alaf yang baru masuk Islam tak lama, ada yang dah beberapa tahun. Dan soalannya mengingatkan saya tentang soalan daripada sahabat Nabi Ka'ab, okey? Ka'ab seorang sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi SAW, soalannya hampir sama. Iaitu mu'alaf tu bertanya kepada saya, Brother Firdaus, saya nak tanya, kita kata agama Islam betul kan? Tapi kenapa Islam diserang? Kenapa orang Islam kena tindas? Apa perasaan kamu? Saya kata, saya sedih, tetapi saya juga gembira. Dia pelik. Dia kata, kenapa kamu boleh gembira? Sedangkan umat Islam sedang diseksa. Saya kata, saya sedih. Sedih kerana Nabi SAW kata, umat Islam ini seumpama satu badan. Dicubit yang kanan, kiri pun sakit sekali. Maka saya sedih kerana itu saudara seagama saya. Innama mu'minun wa ikhwah. Tetapi saya gembira kerana alhamdulillah apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lampau, yakni hadis yang saya bawakan tadi, iaitu apa? Kita akan diserang dari segenap penjuru. Dan bukan itu saja, hadis yang lain Nabi kata, mereka yang menggenggam sunnahku, yang mengikuti Islam di akhir zaman adalah seperti menggenggam bara api. Sakit tak? Sakit. Tapi kalau dipegang, dia dapat jannah. Dia lepaskan Islam, dia murtad, dia tak sakit. Dia malahan akan dijadikan calon-calon hero untuk tampil di media masa pada hari ini. Sebagai orang yang bebas, sebagai orang yang berani. Tetapi dia akan hilang akhirat. Maka saya kata saya gembira kerana ini sekaligus menjadikan saya semakin yakin akan kebenaran Islam. Saya takut, andai kata apa yang disebutkan Nabi bahawa kita akan diserang ini tak jadi. Maka Nabi cakap betul ke tidak? Tapi sekarang terbukti benar. Dan malahan Nabi SAW telah bersabda juga, hadis yang lain. Akan tiba satu zaman, umatku akan mengikuti umat-umat terdahulu sejengkal demi sejengkal, sehingga mereka masuk lubang biawak pun mereka akan ikut. Sahabat tanya, siapakah yang dimaksudkan? Adakah engkau memaksudkan Yahudi atau Nasrani? Dan Nasrani? Nabi kata, siapa lagi kalau bukan mereka? Satu lagi ayat Quran Allah sebut kepada kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 120. Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani ini tak akan reda sehingga kamu ikut cara mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, mengikut kita sebagai Muslim dari perspektif Islam, kita sebagai Muslim meyakini bahawa agama Yahudi hari ini adalah asalnya agama Tauhid, agama Islam yang dibawakan oleh Nabi Musa AS, tetapi telah diolah, telah diubah. Kita meyakini bahawa agama Kristian dahulunya adalah merupakan Islam, agama Islam yang dibawakan oleh Nabi Isa AS, tetapi telah diubah-ubah sehingga hilang keaslian agama dia. Diubah-ubah. Dan semalam baru sahaja Pope mengisytiharkan, menyokong perkahwinan sejenis menerusi Pope. Maka di situ kita nampak. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita jangan mamai dengan lalai, sebenarnya kita dah terlalu jauh mamai dengan lalai sebenarnya. Kenapa? Saya bagi contoh. Banyak-banyak buku yang telah diterbitkan di seluruh dunia. Dan kalau ikut satu majalah The Times, terbitan 16 April 1971, mereka buat satu kajian. Dari tahun 1800 ke 1950, sebanyak 60,000 buah buku menentang Islam telah diterbitkan. 60,000. Bukan 60, bukan 600, bukan 6,000. 60,000 buah buku telah diterbitkan untuk menentang Islam. Dan di situlah munculnya golongan-golongan orientalis. Ya? 60,000. Itu zaman sebelum ada internet. Sekarang, lagi hebat.
Ini antara contoh-contohnya. Dan kita di sini bukan nak menyalahkan mereka, kerana jelas mereka hanya sekadar melaksanakan agenda agama mereka, agenda pergerakan mereka. Setuju kalau saya katakan, tuan-tuan dan puan-puan, setiap agama, setiap ideologi, dia ada agenda tersendiri. Apa jua pergerakan, apa jua agama yang tak ada agenda, itu bukan pergerakan, itu bukan ideologi. Tapi kita sebagai Muslim pun ada agenda dia. Takkan kita kata Muslim tak ada agenda. Muslim pun ada agenda. Agenda kita very clear. Kita tak bersembunyi. Esok hari Jumaat, kita bagi khutbah out loud and clear. Tak ada sembunyi-sembunyi. Tak ada main bisik-bisik. Apa agenda kita? Very clear. Muslim evangelism in a contemporary approaches to contextualizations. Banyak buku. Saya cuma tak bawa lah. Sebab kalau bawa satu perpustakaan saya kena bawa. Ada banyak cara-cara untuk approach particularly Muslim. How to share the gospel with Muslim dan sebagainya. Ini luar negara. Orang kata jauh sangat lah bro. Something else? Okay. Kita bawa something else. Masih ingat pada 1992, Perdana Menteri pada waktu itu, Perdana Menteri yang keempat, yang juga merangkap Perdana Menteri yang ketujuh, Datuk Seri Dr. Mahathir, sekarang Tun Mahathir, melancarkan wawasan 2020. Bila Tun Mahathir melancarkan wawasan 2020, pihak gereja di Malaysia juga tidak ketinggalan untuk melancarkan wawasan 2020 mereka sendiri. Yang mereka gelarkan sebagai Teologi Wawasan 2020. Siapa pernah tengok buku ni? Majoriti tak pernah. Buku ini bukan diterbitkan semalam. Buku ini telah diterbitkan pada 1992, pada tahun yang sama Datuk Seri Dr. Mahathir mengumumkan wawasan 2020. Buku ini dah 28 tahun. Perancangan mereka dalam 28 tahun, apa yang mereka nak capai di Malaysia. Clear cut? Clear cut? Dan saya dah pernah kongsi pasal apa yang mereka rancang di banyak tempat. Ya. Dan antaranya, bila saya baca dalam ni tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, boleh saya kata, majoriti yang mereka rancang, mereka berjaya laksanakan dan tercapai. Apa lagi yang belum tercapai? Ada. Antaranya. Kalau masih ingat pada tahun 2003 begitu, ada cubaan untuk mewujudkan IFC, Interfaith Council. Betul? Agar kebebasan murtad, kebebasan untuk menyebarkan agama daripada non yang bukan Muslim kepada Muslim, itu diadakan. Betul? Yes. Dan antara kemuncak adalah agar mereka juga boleh berkongsi agama mereka kepada Muslim juga. Maka kebebasan mutlak. Di situ banyak yang mereka rancang. Dan antaranya juga dikongsi dalam ni adalah bagaimana untuk menyampaikan agama mereka. Bukan salah mereka. Jangan salah faham ya tuan-tuan dan puan-puan. Jangan ingat kita datang ni nak bawa kebencian. Tak. Itu agenda mereka. Kita hanya bahaskan apa yang mereka tulis sendiri. Kita tak tokok tambah. Mereka tulis bagaimana perancangan untuk mengkristiankan orang asli. Ada satu tajuk khas. Mereka membincangkan bagaimana untuk mengkristiankan orang gelandangan. Mereka juga membincangkan bagaimana nak mengkristiankan remaja-remaja yang berpeleseran. Mereka juga membincangkan bagaimana untuk mengkristiankan yang bukan Kristian sejak kecil lagi. Bagaimana? Dengan menubuhkan kelas tuition, dengan menubuhkan banyak pusat-pusat kebajikan. Bagaimana nak menyampaikan agama Kristian melalui kebajikan. Semua ni dalam ni. Semua ni dalam ni. Itu agama mereka. No problem, up to them. Cuma, sama ada melanggar undang-undang ataupun perlembagaan, itu terpulang kepada pihak berkuasa untuk melakukannya. Kerana menurut perlembagaan kita, perkara 11 kurungan yang keempat, semua agama bebas diamalkan, tetapi tidak boleh disebarkan kepada orang Islam. 28 tahun lepas. Ada lagi lebih lama tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tengok di sini ramai yang Masya Allah berpengalaman. Pada tahun 80-an, 90-an, ada tak mana-mana negara di dunia ini yang menerima perkahwinan sejenis? Tak ada kan? Hatta pada tahun 2000 pun belum ada lagi kan? Tapi sekarang ada tak? Banyak ke tidak? Banyak.
Adakah ini kebetulan tiba-tiba terjadi? Bukan. Bukan tiba-tiba. Siapa yang menyangka tiba-tiba, maka sebenarnya dia masih mamai. Mereka yang terlibat dalam menjayakan agenda itu lalu menafikan bahawa terdapatnya pergerakan untuk menormalisasikan perkahwinan sejenis ataupun apa yang kita sebut sebagai LGBT. Sebenarnya mereka sedang menipu. Saya sedang mengatakan mereka menipu. Dan mereka boleh saman saya kalau saya tak betul. Sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan, buku lagi. Buku After the Ball. How American will conquer its fear towards gay people in the 90s. Iaitu bagaimana rakyat Amerika boleh menakluk ketakutan dan kebencian mereka terhadap golongan gay, golongan LGBT pada 1990-an. Dan buku ini diterbitkan pada 1989, 31 tahun yang lepas. Tebal buku ini, saya tak akan syarah buku ini, tetapi saya akan kongsikan trend-trend mereka. Mereka menormalisasikan tanpa kita sedari, malahan tuan-tuan dan puan-puan, menormalisasikan, saya akan buktikan, sehingga orang Islam kita sendiri merasa betul apa yang mereka buat. 6 agenda utama mereka. Pertama, memandangkan nak bercakap tentang gay, menunjukkan diri adalah gay, itu adalah satu tabu hatta di negara barat. Maka agenda pertama mereka, top on the list, adalah mengarus perdanakan perbualan ataupun percakapan tentang gay supaya manusia, masyarakat merasakan it's not a big problem. Biarlah kita asyik bercakap, orang tak suka, tetapi kita kena bring it to the mainstream. Biar semua orang terbiasa mendengar perkataan gay, 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 gay. Supaya akhirnya masyarakat tak rasa kekok nak bercakap benda-benda sensitif ni. Biar cakap. Okey? Biar bercakap. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan juga, dulu filem Melayu jarang sekali 60-an, 70-an, 80-an akan ada adegan ranjang. Akan ada adegan lelaki berperwatakan seperti perempuan ataupun perempuan berperwatakan seperti lelaki. Hari ini ada tak? Normal. Kenapa normal? Sebab itu agenda mereka menormalisasikan di Amerika. Kerana apa yang berlaku di Amerika akan diikuti oleh negara-negara lain dan seterusnya menjadi trend di seluruh dunia. Pertama itu. Yang kedua adalah mereka nak menggambarkan golongan gay ini sebagai golongan yang dizalimi dan golongan yang didiskriminasi dan bukannya golongan yang sengaja mencabar undang-undang. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin bila saya terang macam tu tidak mendapat gambaran yang begitu jelas. Saya jelaskan lebih lanjut sedikit je. Sebab fokus utama saya malam ini yang ini. Kajian daripada pembuat dasar di Amerika Syarikat khas untuk Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, golongan gay di kebanyakan negara dunia, mereka ada undang-undang khusus tidak membenarkan perkara itu. Jadi bila mereka menggambarkan bahawa orang-orang gay ini bukannya melanggar undang-undang negara, tetapi sebagai mangsa diskriminasi, maka manusia ini dia akan menggunakan emosional dia dan bersimpati dengan mereka. Nak saya bagi contoh di Malaysia. Tak sama dengan gay, tetapi contoh hampir sama. Saya tanya dengan tuan-tuan dan puan-puan, membuat binaan di atas tapak orang lain, di atas tanah orang lain, mengikut undang-undang, betul ke salah? Betul ke salah? Membuat binaan, struktur di atas tanah orang lain yang bukan milik dia, mengikut undang-undang, betul ke salah? Salah. Jadi andai kata pihak berkuasa datang merobohkan struktur itu, pihak berkuasa melakukan sesuatu yang betul ke salah? Betul. Tetapi nampak tak di Malaysia, apabila ada pihak yang membina struktur di atas tanah orang lain, mereka tak mengatakan mereka bersalah kerana membinanya, tetapi mereka kata kami dizalimi, kami didiskriminasi. Akhirnya pihak berkuasa yang ingin menguatkuasakan undang-undang itu nampak seperti orang yang menzalimi. Nampak trend tu? It's the same trend. Orang Islam pun tak apalah. Bertolak ansur. Bukan bertolak ansur. Saya tarik balik. Ditolak beransur-ansur. Yes.
Sebab kita mamai, sebab kita lalai, sebab kita tak peduli. Sebab ada kalanya, nauzubillah, saya cakap terus terang, ada kalanya pun sepatutnya kita sebagai orang Islam tak boleh terlibat, tak boleh buat benda yang salah, kita buat juga. Orang lain buat tak boleh, kita buat okey. Tak boleh macam tu. Tak boleh double standard. Maka mereka menampakkan itu sebagai mangsa. Ketiga adalah menampakkan bahawa golongan-golongan gay LGBT ini adalah golongan yang cool, golongan yang moden. Sebab apa? Bila golongan moden, mereka nampak, wow, hebat. Hari ini anak muda, mereka nak nampak moden. Dan dunia moden. Jadi, mereka menormalisasikan supaya mereka ni nampak cool, nampak sophisticated. Yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, cara mereka adalah sesiapa yang mempertahankan agenda LGBT ini. Sesiapa jua, walaupun mereka ini bukan LGBT, mereka ini normal. Siapa yang mempertahankan LGBT ini, labelkan mereka, angkat mereka sebagai apa? Angkat mereka sebagai hero. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa nak angkat sebagai hero? Kalau tanya adik-adik ataupun mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah tengok anak cucu kita, lepas mereka tengok kartun superhero, apa mereka buat? Pernah tak anak cucu kita, waktu mereka kecil-kecil, lepas tengok cerita Superman, mereka letak tuala kat belakang, mereka nak terbang. Mereka nak melompat. Pernah tak tengok mereka cuba nak buat macam gaya Spiderman? Macam buat Iron Man? Ada tak? Sebab apa? Itu adalah superhero. Manusia, dia nak jadi superhero. Sekarang ini, mempertahankan LGBT boleh terus jadi hero. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak? Ada ikon-ikon yang mempertahankan LGBT di Malaysia, menerusi surat khabar Cina, media-media berbahasa Cina, meletakkan individu-individu itu seperti adalah ikon Islam. Dia mempertahankan LGBT, lalu orang kata, dialah Muslim contoh, role model. Sejak bila dia role model? Ikon-ikon. Sebab mereka meletakkan mereka menjadi sebagai hero. Orang nak jadi hero. Dan hari ini cara senang nak jadi hero adalah buat kerja yang bodoh. Buat kerja-kerja begini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat tahun lepas, di Universiti Malaya, ketika convocation, ada seorang pelajar. Saya lupa nama penuh dia, tapi nama dia Wong jugalah. Saya pun Wong juga. Tapi saya tak buat apa yang dia buat lah. Itu Wong lain. Dia menjerit ketika majlis convocation, betul? Masih ingat? Media masa seperti Malaysia kini letakkan gambar dia, kemudian letakkan dia sebagai hero. The Lion. Apa punya jenis hero? Hero yang kurang ajar. Apa yang kita cuba gambarkan kepada generasi akan datang bahawa it is okay untuk bersikap kurang ajar ketika majlis convocation. Kamu tak puas hati pun ada ruang dengan masanya. Bukan bersikap biadab di dalam satu majlis besar-besaran begitu. Sebab itu bukannya majlis convocation untuk dia seorang saja. Tapi ini adalah majlis convocation beribu-ribu orang. Dia tak boleh rampas begitu. Tetapi media liberal jadikan dia sebagai hero. Yang kelima, sesiapa yang menentang ataupun bercakap tentang LGBT, menentang LGBT, labelkan orang itu sebagai orang bodoh, orang yang mundur, orang yang ketinggalan zaman. Perasan tak hari ini kalau kita Muslim, kita bercakap pasal benda itu, terus kita digelar sebagai homofobik, barbarik, mundur, kejam dan sebagainya. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Ini taktik musyrikun pada zaman Nabi SAW. Kalau kita masih ingat, ketika mereka nak menghalang dakwah Islam Nabi SAW, mereka cuba mendatangkan beberapa gelaran kepada Nabi SAW. Betul ke tidak? Sebab itu antara cara paling mudah. Untuk menghancurkan mesej seseorang, nak melawan secara akademik, itu payah. Tetapi, bila mana kita character assassination, merendah-rendahkan kredibiliti orang itu, maka apa yang dia bawa tu secara automatik akan lenyap lah. Maka itu apa yang sedang berlaku. Bila Muslim kita bercakap dengan fakta, subhanallah, kita cakap pasal fakta. Kita kata, mereka sebab golongan LGBT kata, benda ni normal. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin tak nampak lagi tahu benda ni keseriusan dia. Nanti saya akan cerita sehingga tuan-tuan dan puan-puan rasa takut. Tuan-tuan dan puan-puan, bila mereka letakkan kita bercakap secara fakta, mereka kata sebenarnya lifestyle gay ini
adalah normal. Siapa yang menentang ini sebenarnya mereka menentang hak asasi manusia. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, jikalau di atas hak asasi manusia, hari ini dunia telah membenarkan LGBT berkahwin sejenis. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak apa yang sedang berlaku di dunia barat sekarang? Di dunia barat sekarang, semenjak tahun 2015 dan lebih awal, telah berlaku pergerakan untuk menghalalkan pedofilia dengan kanak-kanak. Apa alasan mereka? Mereka kata, wait, kamu mengatakan bahawa sama sejenis tak salah kerana itu cuma mereka, itu adalah perkara semula jadi, mereka dilahirkan dengannya, maka mereka tak bersalah dan itu adalah hak asasi manusia. Maka adalah hak asasi manusia kerana kami dilahirkan dengan mempunyai kecenderungan terhadap kanak-kanak. Maka itu hak asasi manusia. Dan itu yang sedang berlaku. Di Germany, sedang berlaku apa? Sedang berlaku seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Iaitu rumah-rumah pelacuran apa? Bukan pelacuran lelaki perempuan. Sedang berlakunya percambahan, perkembangan apa yang disebut sebagai bestiality. Apa itu bestiality, bro? Terbelit lidah nak bercakap. Bestiality itu beast, binatang. Hubungan seksual dengan binatang. Dan itu yang sedang berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan, jikalau kita membenarkan atas satu dasar, maka kegilaan demi kegilaan demi kegilaan akan berlaku. Dan apa yang akan berlaku seterusnya? Maka akan dihalalkan incest, sumbang maram. Maka apa yang akan berlaku terus? Akan berlaku seterusnya ialah nekrofilia. Apa itu nekrofilia? Hak untuk melakukan hubungan seksual dengan mayat. Dunia apa ni? Atas nama hak asasi manusia. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya pergi ke satu negara, saya tak mau sebut nama negara tu. Saya dijemput ke luar negara untuk bagi ceramah. Penganjur di situ kata, Brother Firdaus, you should not touch on this subject. Subjek apa? LGBT. Because our government don't like it. Tuan-tuan dan puan-puan, dunia barat, mereka-mereka yang terlibat dalam liberal ini, mereka selalu kata apa? Freedom of speech. Betul ke tidak? Kebebasan bersuara. You ada kebebasan untuk mengkritik Islam, you ada kebebasan untuk melakukan sesuatu, kita tak ada kebebasan untuk bercakap. Maksudnya, the freedom adalah selective freedom. Satu jenis kebebasan yang aku pukul hang, itu kebebasan aku, itu hak aku. Mu pukul aku, mu bersalah sebab mu menindas aku, mu ekstrim. Nampak tak idea tu? Yang keenam, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, idea mereka adalah melobi kerajaan Amerika Syarikat untuk membenarkan pergerakan-pergerakan mereka, sumbangan-sumbangan yang diberikan kepada mereka mendapat pengecualian cukai untuk melaksanakan yang 5 tadi. Dan tahun ni, awal tahun ini, GLAAD, okay? Satu pertubuhan anti-gay dan LGBT ini, mereka mengumumkan kejayaan mereka. Kejayaan apa, tuan-tuan dan puan-puan? Mereka mengumumkan kejayaan mereka untuk memaksa industri Hollywood, industri perfilman, industri hiburan di Amerika Syarikat untuk memasukkan sekurang-kurangnya 10% watak yang mempunyai karakter LGBT. Dan untuk dekad yang akan datang, sasaran mereka 20%. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, filem Hollywood dulu dengan Hollywood sekarang lain. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, awal tahun ini juga filem Beauty and the Beast. Awal tahun ini ataupun tahun lepas, Beauty and the Beast, yang kerajaan kita tak benarkan penayangannya. Kenapa? Sebab ada karakter. Tetapi mereka menafikan. Tak menafikan, sebab Disney memang menjadi antara pendukung tu. Dia menjadikan watak-watak supaya untuk kanak-kanak, bila dia tengok, Allah, so sweet, you know it's love, man and man love, you know it's so sweet, so pity them, cinta terhalang. Maka bila cinta terhalang, you know both party love one another, why we don't allow them? Apa yang berlaku selepasnya? Selepas itu, kita akan dapatkan, sebab itu hari ini, tuan-tuan dan puan-puan,
yang mendukung pergerakan, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Majoritinya di Malaysia, orang yang lahir Islam ke orang bukan lahir Islam. Kalau orang yang bukan lahir Islam, orang yang bukan Islam, saya tak terkejut. Sebab mereka tak ada guideline macam Islam yang komprehensif. Saya tak terkejut. Tetapi bagaimana seorang yang sejak kecil dia mendapat pengajaran, pendidikan agama, dia tahu halal dan haram, dia tahu siapa Allah, apa itu syirik. Bagaimana dia boleh menyokong dan menghalalkan apa yang Allah haramkan? Sebab contextualizations itu telah pun berlaku sejak kecil lagi. Kita kata, tapi bro, kita ada undang-undang untuk halang. Betul, ada undang-undang untuk halang. Anak-anak kita, cucu-cucu kita ada handphone tak? YouTube ada tak? YouTube Kids ada tak? Kita kata, kalau macam tu bro, kita tak bagi mereka internet. Tak bagi macam mana? Masuk gua. Dia akan tengok juga. Ada masa dia akan tengok juga. Sebab dunia hari ini adalah dunia tanpa sempadan. Maka benda itu adalah contextualization telah pun mereka lama lakukan. Tuan-tuan dan puan, ini tentang feminism, tentang agama lain. Di Malaysia juga ada pergerakan menyebarkan perkara-perkara lain. Itu topik yang sangat lain. Sebab benda itu saya akan perlu memaparkan slide yang jelas. Yang ini diterbitkan selepas September 11. Diterbitkan pada tahun 2003 oleh RAND Corporation. Macam pernah dengar tak RAND Corporation? Kalau tuan-tuan dan puan Google RAND Corporation, tuan-tuan dan puan akan tahu apa itu RAND Corporation. RAND Corporation adalah badan pembuat dasar untuk mempromosikan agenda dengan demokrasi Amerika di seluruh dunia. Dan buku ini, kajian ini apa yang mereka tulis. Kami dah order buku, belum sampai, maka kami print PDF dululah. Tajuknya ialah Civil Democratic Islam, Partners, Resources and Strategy. Bagaimana mereka nak perkataan mereka sedap. Mereka tak kata want to destroy Islam, tak ada. Saya tak jumpa perkataan destroy Islam dalam ni. Kena fair lah. Tapi apa yang saya nampak adalah perkataan yang sangat baik mereka guna, iaitu macam mana mereformasikan Islam. Dan siapakah partner-partner mereka? Tuan-tuan dan puan tahu tak? Mereka telah mengkategorikan kita Muslim menjadi 4 kategori. 4 kategori. Tuan-tuan dan puan pilih kategori mana yang tuan-tuan dan puan masuk. Kategori pertama, yang mereka rasa boleh mungkin antara calon-calon untuk menjadi rakan strategik dalam mempropagandakan ideologi mereka adalah, iaitu golongan sekularis. Golongan sekularis. Siapa golongan sekularis? Bagi mereka, golongan sekularis adalah mereka yang pernah mendapat pendidikan di luar negara, bekerja di luar negara, ataupun mereka mendapat biaya daripada luar negara. Dan tetapi mereka buat analisis. Golongan sekularis ini nampak seperti memihak kepada kita. Tetapi, ini apa yang mereka sebut, saya quote golongan sekularis seperti rakan strategik yang terbaik untuk kita. Tetapi masalahnya ialah, golongan sekularis ini, mereka juga tidak berapa diterima oleh orang Islam yang lain. Jadi bagaimana mereka boleh memasukkan agenda-agenda kami untuk dipropagandakan kepada orang-orang Islam? Golongan pertama, sekularis. Golongan yang kedua, golongan fundamentalist. Saya akan jelaskan kenapa mereka letak definisi-definisi begitu. Ada definisi kita setuju, ada definisi kita tak setuju. Mereka kata, fundamentalist ini adalah golongan ekstremis. Golongan ekstremis. Dan fundamentalist ini, mereka biasanya mazhab apa? Mazhab Hambali, mazhab Salafi. Dan mereka merangkumi lebih kurang 8 ke 9% Muslim. Dan mereka mempunyai pemikiran yang ekstrim dan ortodoks, mereka kata dalam buku ini. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita faham sedikit root word, kata akar fundamentalist, fundamental adalah akar untuk menjadi fundamental. Contoh, akar, asas dalam Islam ialah apa? Rukun iman dengan rukun Islam. Kalau nak menjadi seorang muslim yang baik, dia kena
Seorang yang mengamalkan rukun iman dengan rukun Islam yang dengan baik. Maka itu fundamentalis. Untuk menjadi seorang pakar dalam matematik, dia perlu ada fundamental matematik yang baik. Betul ke tidak? Maka fundamentalis itu adalah perkataan yang baik, tetapi telah disalahgunakan oleh mereka bagi tujuan mereka. Nak lebih senang faham? Begini. Tuan-tuan dan puan, pernah dengar tak orang kata tak boleh gunakan perkataan yang berbentuk anti-Semitic? Pernah dengar kan? Dia kata itu adalah hate speech. Anti-Semitic. Apa itu anti-Semitic? Kalau Semitic bermaksud agama Semitic. Agama Semitic kalau ikut dunia akademik dia ada 3. Yahudi, Kristian dengan Islam. Semitic. Tetapi bila mereka guna anti-Semitic, sepatutnya ialah tak boleh mengungkapkan perkataan berbau kebencian kepada Yahudi, kepada Kristian dan kepada Islam. Tetapi bila mereka mendefinisikan anti-Semitic itu, ianya hanya khusus kepada orang Yahudi saja. Kamu tak boleh kritik orang Yahudi, tak boleh cakap pasal orang Yahudi. Kalau kamu cakap pasal orang Yahudi, maka kamu anti-Semitic. Kita tanya balik. Tapi according to definition, Semitic means that Islam, Kristian dengan Judaism. Kenapa bila anti-Semitic hanya Kristian, hanya Jews je? Kami Muslim pun kena kritik juga. Kena hina juga. Kena fitnah juga. Kenapa itu tak dipanggil sebagai anti-Semitic? Dia kata no, that is not anti-Semitic. Maksudnya tuan-tuan dan puan, dia macam zaman kita main bola tanpa tiang gol lah. Bila tak boleh score gol, kita luaskan lagi. Kita tarik kasut tu, luaskan lagi goal post tu supaya sehingga kita boleh skor. Kita ubah-ubah goal post tu. Dan ini apa yang mereka buat. Itu fundamentalis. Ketiga, golongan tradisionalis. Tuan-tuan dan puan, pecahan ini penting untuk kita faham. Sebab agenda mereka mengkategorikan begitu. Golongan tradisionalis ialah siapa? Hanafi ataupun Asy'ariyah Maturidiyah. Syiah lain-lain. Mereka tak masukkan. Okey? Tetapi mereka namakan Asy'ariyah dengan Maturidiyah sebagai golongan tradisionalis. Dan satu lagi golongan yang keempat adalah golongan modernis. Golongan yang moden, ya. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, kenapa saya nak kategorikan 4 ni? Ada sebab dia. Saya bawakan beberapa tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat. Antaranya strategi mereka, okey? Specific activities to support the strategy. Activities untuk support. Semua ni saya dah highlight. InsyaAllah. Okey? Antaranya tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, lihatlah, banyak sangat strategi mereka. Yang warna kuning ni adalah semua strategi mereka. Okey? Saya cuma baca yang bawah dengan belakang sikit je untuk kita tahu apa strategi mereka. Dan bila saya dah baca, tuan-tuan dan puan akan nampak, patutlah. Tuan-tuan dan puan, antara strategi mereka adalah support the traditionalists against the fundamentalists. Support the traditionalists against the fundamentalists. Menyokong golongan tradisional menentang golongan fundamentalis. Saya nak tanya, kalau ikut kategori tadi, golongan tradisionalis dengan fundamentalis ini Muslim ke tidak? Muslim ke tidak tuan-tuan dan puan? Muslim. Maksudnya, menyokong Muslim, kita keluarkan fundamentalis dengan tradisionalis. Kita masukkan generic terms tadi, iaitu Muslim. Menyokong Muslim menentang, here you go. Here you go. Apa aktiviti mereka? Okey. Menjadikan di media massa, okey, kritikan golongan tradisional terhadap golongan fundamentalis. Dan juga golongan fundamentalis kritikan mereka terhadap tradisional. Nak saya bagi contoh kat Malaysia? Ada. Tuan-tuan dan puan perasan tak? Hampir sebelum Covid lah, sekarang ni kurang sikit lah. Sebelum Covid, media-media liberal di Malaysia, mereka akan, hebatnya mereka ni, mereka sangat pandai mencari berita. Mereka akan cari satu berita yang tak tahu dari ceruk mana, yang kita sebagai Muslim pun tak pernah dengar tempat tu, tapi wujudlah. Tiba-tiba dia bawa isu tu, dia letakkan dalam surat khabar, bila masukkan dalam portal berita mereka, kemudian apa mereka buat, lihat
Dia bukan kebetulan tuan-tuan dan puan. Sebab konsep media masa hari ini adalah mensensasikan sesuatu isu supaya lebih ramai orang pergi ke laman trafik mereka. Bila lebih ramai orang pergi ke laman trafik mereka, ke laman web mereka, maka lebih banyak income daripada iklan mereka akan dapat. Saya dulu daripada online advertising. Modul dia lebih kurang saya tahu. Bila ada berita tu, apa mereka buat? Wartawan tu akan call. Assalamualaikum Ustaz. Dia ada nombor-nombor Ustaz, kita jangan risau. Dulu saya antara yang mereka call lah. Tapi sekarang mereka dah tak call lah. Sebab banyak kali saya dedahkan kejahatan mereka. Dan bila mereka interview saya dulu, saya tak bagi mereka interview saya by phone. Saya suruh mereka interview saya hantar WhatsApp. I will reply through WhatsApp. Sebab saya boleh screenshot. Sebab kalau hantar guna voice note, orang lain tak boleh dengar. Tapi kalau screenshot, senang. Jadi saya suruh mereka hantar soalan, saya jawab ikut tu. Dan saya type. Lepas saya dah dedahkan beberapa kali, benda yang saya tak cakap, dia cakap. Benda yang saya cakap, dia tak cakap. Maka saya post di Facebook saya, mulai hari itu mereka dah tak berapa menghubungi saya. Mereka tak hubungi saya. Sebab saya tak memenuhi kriteria mereka, sangat. Dan saya pernah dijemput oleh satu media berbahasa Cina, Xinqiu. Okey? Tak apa, kita bagi lalu azan, nanti saya cerita. Apa yang berlaku dekat Xinqiu sebenarnya, waktu itu. Media berbahasa Cina. Okey? Wallahu a'lam. Bismillah. Saya sambung sedikit. Saya diwawancara di satu program anjuran Xinqiu Jitpo. Waktu itu adalah program untuk laman web mereka, iaitu Pocket Times. Dan pada masa itu baru berlaku kejadian serangan Charlie Hebdo.
Dan juga ada isu-isu tentang McDonald tidak membenarkan orang bawa kek masuk yang tak ada CJ halal dan sebagainya. Ada beberapa case. Okey, dan mereka juga pernah interview saya pasal kenapa orang Islam ni mementingkan halal dan haram, kontroversi berus bulu babi dan sebagainya. Maka saya berada di dalam konti, saya membawa kawan saya, seorang mualaf Cina. Memang nampak muka Cina habis lah. Tapi saya tak tahu kenapa mereka tak perasan dia Cina. Mungkin pada pandangan mereka, orang Cina yang dah masuk Islam ni, dia terus Melayu, tak reti faham bahasa Cina. Jadi ketika berlaku perbualan kami, ketika interview, kawan saya yang berada di dalam konti selepas habis, dia bagi tahu kepada saya, dia kata, brother, you tahu tak apa yang berlaku tadi? Saya kata, apa yang berlaku? Dia punya producer tu, dekat mic, dia asyik bisik, bagi tahu dekat moderator tu, supaya, dah, stop, jangan bagi dia cakap. You take over. Sebab apa yang berlaku? Ketika perbualan itu, ketika interview itu, nampak seperti saya lah moderator. Bukan dia moderator. Dia tak ada chance sangat nak memoderate saya. Itu pertama. Dan kerana apa? Dia juga kata, dah, jangan bagi dia cakap. Jangan bagi dia cakap macam tu. Ini tak sesuai dengan view kami. Apa yang saya cakap tak sesuai dengan view mereka. Apa yang berlaku? Beberapa bulan selepas interview itu, biasanya selepas interview, memang rancangan tu ada dekat situ je. Tetapi interview saya tu, mereka dah padam. Tapi Alhamdulillah lah, sebelum sempat padam, kami dah download dulu. Dan kami republish semula yang mereka dah padamkan itu. Sebab apa? Apa yang saya nak cakap itu tak sesuai dengan mereka. Bukan apa yang mereka nak. Jadi kita balik kepada tadi, bagaimana mereka untuk support the traditionalists against the fundamentalists. Encouraging disagreement between traditionalists and fundamentalists. Encouraging. How? Senang. Dia call. Ustaz, nak tanya. Ustaz, ni link dia Ustaz. Okey, bagi dia baca dulu. Ustaz, nak tanya, apa pendapat Ustaz tentang ni? Dia akan ambil siapa? Dan kalau tuan-tuan puan-puan perasan, kebiasaannya mereka akan ambil dua view daripada dua puak yang berbeza. Siapa? Dia akan ambil golongan yang mereka namakan sebagai traditionalist. View traditionalist. Okey? Kemudian dia akan ambil view pula yang mereka tahu akan oppose kepada view ini. Bila berlaku, apa yang berlaku? Orang-orang Islam kita disebutkan dengan, dilalaikan dengan, dimamaikan dengan perbincangan akademik. Oh, sebenarnya boleh ke tak boleh? Dobi ni, non-muslim pakai ni, boleh ke tak boleh? Apalah pok sesak ni pula, depa ni tak pandai fik, pop. Akhirnya, kita penat, solusinya pun tak ada. Kita penat bergaduh, kita baru nak, lepas tu, bawa isu baru lagi, di interview ustaz yang lain pula. Bila interview ustaz yang lain, dan dia akan juga follow Facebook, Instagram, Twitter, ustaz-ustaz yang berbeza pendapat. Bila ada isu, mereka akan ada cyber trooper mereka untuk provoke, dan kemudian mereka akan screenshot, dan kemudian mereka akan mensensasikan berita itu. Perasan ke tidak? Perasan kan? Best tak? Bagaimana kita diperkotak-katikkan dengan senang. Tapi pernah tak tuan-tuan dan puan-puan, saya cakap terus terang, bukan tak ada perbezaan dalam Islam, ada perbezaan perbezaan fiqh, perbezaan mazhab ada. Tapi tuan-tuan dan puan-puan tahu tak, yang kita banyak berbeza adalah perkara-perkara yang furuk, perkara-perkara yang cabang, yang bukannya pokok. Tanya Muslim, tak kisahlah dia Asy'ariyah ke Maturidiyah ke Salafi ke apa jua mazhab dia, berapa Tuhan? Dia tak cakap 3, dia tak cakap 4. Satu juga. Rukun iman berapa? Rukun Islam berapa? Sama juga. Tapi bila bab takbir nak letak kat mana? Nak letak kat dada ke? Kat perut ke? Bawah pusat ke? Tak letak ke? Macam mana? Turun ikut lutut dulu ke? Tangan dulu ke? Itu perkara cabang. Kita masih boleh tolerate benda itu. Tetapi mereka lagakan kita. Tuan-tuan dan puan tahu tak? Ini saya berani cakap. Sebenarnya, kenapa pernah tak kita tengok mereka jadikan isu dalam agama-agama lain? Contoh, menurut majalah Newsweek pada tahun 2001, mereka melaporkan dalam agama Kristian, itu 2001, 19 tahun yang lepas, dalam agama Kristian ada lebih kurang 33,200 denominasi. Kita ada berapa mazhab?
Ini denominasi. Denominasi ni tuan-tuan perempuan, kita tak panggil mazhab. Sebab mazhab itu kita berbeza isu-isu furuk. Tetapi denominasi, contoh, Jehovah Witnesses, dia percaya Jesus bukan Tuhan. Tetapi mazhab-mazhab Katolik, Protestan dan sebagainya, mereka percaya bahawa Trinity, Jesus, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Itu perbezaan akidah. Pernah tak tuan-tuan perempuan, kita baca di media masa di Malaysia, mereka melaga-lagakan sesama Kristian. Mereka sebab dalam aliran Hindu pun banyak yang berbeza. Pernah tak mereka campakkan isu itu untuk mereka bergaduh? Tak. Pernah tak media-media berbahasa Tamil Nanban dan sebagainya melaga-lagakan sesama Hindu? Tak ada. Pertubuhan Hindu pun banyak, aliran pun banyak. Ada Advaita Vedanta, ada Waita Vedanta, ada yang percaya dalam bentuk berhala, ada yang tidak percaya dalam bentuk berhala. Buddhism pernah tak tengok mereka dilaga-lagakan? Sedangkan mereka ada Mahayana, Vajrayana, Theravada dan banyak lagi neo-neo yang lain. Tak ada. Sebab apa? They don't care. They don't care. Sebab tujuan dia adalah untuk encourage kita sesama Muslim bergaduh. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, ini best. Preventing alliances between traditionalists and fundamentalists. Okey? Menghalang golongan, sekali lagi, keluarkan fundamentalist dengan traditionalist, sebab dua-duanya Muslim. Maksudnya apa? Menghalang golongan Muslim untuk bekerjasama dengan Muslim. Tapi minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cakap terus terang. Sebab saya kadang-kadang saya rasa benda ni sangat mendukacitakan. Tak tahu apa kita ni, kita sebagai Muslim. Nauzubillah, saya bukan menuduh ataupun apa-apa. Tapi kalau saya salah, betulkan saya. Bila mana Allah dah kata bahawa Yahudi dan Nasrani tak akan reda sehingga kita ikut agama mereka. Maksudnya, itu apa yang Allah kata. Kita tak nafikan ada Yahudi dan Nasrani yang baik, yang tak menentang kita. Kita tahu benda itu. Dan Allah pun dah kata di kalangan mereka ada yang baik, ada. Tapi Allah kata dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 110, Allah kata tetapi majoriti mereka adalah fasikun. Bukan saya kata. Bukan saya kata. Bukan kata tak boleh berkawan, boleh. Tetapi tuan-tuan perempuan, kadang-kadang ini cara saya nak faham. Mungkin saya salah. Dan kalau saya salah, nanti tolong datang tegur saya. Islam tak menghalang kita berkawan, bekerjasama dengan yang belum Muslim. Betul ke tidak? Tak menghalang. Tetapi kadang-kadang saya cuma tak faham. Bila saya dah baca ini, saya kata, astagfirullah, benda ini sepatutnya mereka tak tulis pun kita dah tahu. Iaitu mereka tak akan reda sehingga kita ikut cara mereka berpecah belah dan sebagainya. Iaitu apa yang kita berlaku hari ini, kita sesama Muslim yang sama-sama menyembah Allah ke arah kiblat yang sama, dengan rukun iman yang sama, dengan syahadatain yang sama, dengan rukun Islam yang sama, dan bila mati ditanam dengan cara yang sama. Kita nak cakap atas dasar perbezaan ideologi politik, atas perbezaan mazhab, perbezaan furuk, kita eye to eye tak boleh tengok. Nak cakap tak boleh. Kita benci sesama Muslim. Tetapi peliknya, kita boleh bekerjasama dengan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana keutamaan tu? Sedangkan Allah kata, bukan saya kata. Kalau saya salah, betulkan saya. Allah kata dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 103, wattasimu bihablillahi jami'u wa la tafaraku. Berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan berpecah. Kita pula tak mau dengar. Kita pula nak berpecah. Allah kata berpegang teguh, kalimahnya sama, maka berjayalah mereka. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Kita sikit-sikit berbeza ideologi politik, berbeza ini berbeza. Apa yang tak berbeza? Suami dengan isteri tidur satu katil pun berbeza, tapi tidur sekatil juga. Tak adalah nak main pulau-pulau sangat. Ini sesama Muslim tuan-tuan dan puan, sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, mereka juga kata, lihatlah, menyokong tradisionalis dalam menentang fundamentalis, tetapi mengkritik tradisionalis di media masa secara terbuka. Nampak tak talam dua muka? Saya nak tutup. Nak tutup dengan bawa satu cerita. Secara umumnya, tuan-tuan dan puan tahu tak bagaimana jatuhnya khilafah terakhir?
Macam mana? Pada awal kurun ke-20, 1920 lebih. Sebab kerja British. Sebab British pandai? Bukan. Sebab kita tak ambil pedoman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini apa yang Syekh Abdul Qadir Al-Auda dia kata. Sebab kemunduran Muslim pada dunia hari ini bukan kerana ajaran Islam itu sendiri, tetapi kerana meminggirkan ajaran Islam itu sendiri. Apa yang berlaku pada waktu itu, tuan-tuan dan puan? British telah pergi ke Arab Saudi dan mereka pergi provok, kata, sekarang khalifah ni orang Turki, bukan orang Arab, sedangkan Nabi kamu adalah orang Arab. Kenapa kamu nak jadikan dia khalifah? Apa kata kamu bersama dengan kami bagi kamu jadi khalifah di beberapa tempat ni. It's your right. Nampak tak? Baik ya. Bila dia pergi ke tempat lain pula, dia cakap benda lain. Tapi, bila dia dah cakap macam tu, dia dah bekerjasama dengan Muslim untuk menjatuhkan Muslim yang lain. Nampak tak? Dia sanggup bekerjasama dengan Muslim untuk menjatuhkan Muslim yang lain. Tetapi pada waktu yang sama, British dengan Perancis dengan Itali, mereka telah pun berbincang tanah Palestin tu macam mana nak dibahagikan. Itu yang terjadi, tanah Palestin diberikan kepada Israel 20 tahun lebih awal. Mereka buat agreement yang lain, tetapi agreement yang lain mereka buat yang lain. Talam dua muka. Hari ini kalau kita kata kembalikan tanah Palestin itu kepada Muslim, kepada orang Palestin, apa mereka kata? Mereka kata, alah, benda tu dah lama, biarlah kita hidup damai. What? Sedangkan British bukan pemilik tanah Palestin. Apa hak dia untuk ambil tanah orang diberikan kepada orang yang lain? Dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kalau kita sebagai Muslim terus mamai, terus lalai, saya harap saya salah. Saya harap saya salah. Jangan sehingga kita di Malaysia pun jadi macam Palestin. Jangan mamai. Kalau nak terus mamai, silakan. Nak terus lalai, silakan. Sebab hasil daripada kajian kami, mungkin kajian kami so far, kami mendedahkan beberapa pergerakan. Contoh LTTE dulu. Dari tahun 2016 kami dedahkan. Dan terbukti. Waktu kami start dedahkan, orang Islam sendiri mempertikaikan kami. Kata kami tak ada kerja ke nak buat. Acik cari masalah. LTTE dah berkubur. Tahun lepas, pihak PDRM ambil tindakan. Wow, selepas 3 tahun, kami dibuktikan benar. Kami dedahkan pergerakan agama-agama lain untuk mendakyakan kepada orang Islam. Orang, sekali lagi, orang Islam sendiri tuduh kami, peli kami, kritik kami. Tak ada kerja lain ke? Akhirnya, kami terbukti benar lagi. Dan setakat ini, tak ada pihak yang saman kami kerana membuat pendedahan itu. Kerana kalau kami salah, pasti mereka akan saman. Ada ahli politik nak kata, nak ugut untuk saman saya. Saya kata, alan wasalan. Tapi surat saman tak sampai-sampai. Mungkin postman tak hantar lagi. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap kajian kami ini salah. Jikalau kita terus mamai dan jikalau kita terus lalai, nauzubillah, jangan sehingga Malaysia jadi seperti Palestin. Yakni hilang sedikit demi sedikit demi kepentingan yang sementara. Tetapi kita lupakan kesatuan sesama Muslim yang jauh lebih penting. Dan moga-moga tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, saya tak tahu apa perasaan tuan-tuan dan puan-puan. Saya tahu mungkin akan ada yang bukan Muslim yang tak suka saya. Dia akan kata, tengoklah ini Cina. Sudah masuk Islam lagi Melayu dari Melayu. Minta maaf, saya bukan lebih Melayu dari Melayu. Cuma selepas memeluk Islam, saya tahu keutamaan saya adalah innama mu'minun wa ikhwah. Sebagaimana kata Mus'ab ibn Umair, ketika abangnya yang waktu itu adalah kafir, ditahan sebagai tahanan perang dalam perang Badar. Maka Mus'ab ibn Umair, bila abangnya kata, wahai adik, aku ni abang kau, mak aku tu mak kau. Maka Mus'ab ibn Umair dia jawab dengan tegas. Dia kata, wallahi, sesungguhnya golongan Ansar ini, mereka lebih dekat dengan aku berbanding dengan engkau, kerana engkau bersama dengan aku adalah atas dasar kekeluargaan, dasar pedarahan, pertalian saudara. Tetapi mereka ini diikat dengan aku walaupun berbeza keluarga, berbeza mak bapak, tetapi mereka ini disatukan dengan aku di atas dasar kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, terpulang, kalau nak terus mamai, terus lalai, harap-harap perkara itu tak terjadi. Tetapi kalau kita nak bangkit, InsyaAllah, bangkit dengan akademik, bangkit dengan cara yang betul, selari dengan Quran dan Sunnah, selari dengan lunas undang-undang, bukan buat benda yang bukan-bukan. Dan kita pasti,
Allah Subhanahu wa taala berfirman. Surah Al-Isra surah 17 ayat 81. Wa qul jahaqa wa zahaqa batil inna batila kana zahuqa. Apabila datangnya kebenaran, maka kebatilan akan lenyap. Kerana sifat kebatilan pasti akan lenyap. Jadi moga-moga Allah jadikan kita sebagai antara mereka yang memenangkan Islam dan keluar daripada kemamaian dan kelalaian kita selama ini, keluar daripada keluar daripada zon selesa kita. Wallahu alam. Jazakumullahu khairan tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat. Moga Allah pelihara kita. Dan di luar nanti ada bahan-bahan dakwah percuma, boleh ambil secara percuma juga insya-Allah. Dan moga-moga kita jumpa pada waktu yang lain insya-Allah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya? Mana? Cakap. Terangkan apa? Oh, boleh ke Ustaz? Okey, sikit boleh. Dia kata sikit boleh. Ya. Sekarang undang-undang kita ada dua. Contoh mengenai LGBT tu, Mahkamah Syariah ada jatuhkan hukuman kepada LGBT. Tapi ada bawa Mahkamah Sipil LGBT menang. Ya. Jadi kita pun dapat pendapat yang tentang mengenai. Dan kita pada yang 92 atau 62 tu, yang apa, pemuda perdagangan tu. Maknanya saya nampak benda ni bukan daripada 92. Jadi zaman Tugis lagi. Kita tengok tepi masuk pun nak cari rokok pun tu bukan kuliah pun. Nak cari sahabat. Jadi kita pernah benda tu nak bawa Presiden punya ideologi. Ya, betul. Ada satu soalan adalah satu komen. Soalannya ialah tentang isu LGBT tadi yang dibawakan, iaitu tentang dia bagi satu contoh, Tuan Haji bagi satu contoh, iaitu isu transgender ditahan di Negeri Sembilan dan kemudian mereka didakwa di Mahkamah Syariah Negeri Sembilan dan didapati bersalah, tetapi kemudian ada kumpulan yang membuat rayuan di Mahkamah Tinggi. Okey, dan akhirnya menang. Apa sebenarnya yang berlaku? Tuan-tuan dan puan perasan tak? Isu ni saya tak cakap pasal isu politik. Mungkin melibatkan politik tapi in general saja. Bila nak dibawa RUU 355, kenapa mereka sungguh-sungguh membangkang? Sebab di bawah RUU 55, kita sebenarnya, peguam-peguam Muslim kita sedang cuba nak buat apa? Kita cuba sedang nak menjadikan supaya Mahkamah Syariah disetaraf dengan Mahkamah Sivil. Supaya apa jua Mahkamah Syariah buat, tak boleh di-nullifiedkan, tak boleh dibatalkan dekat sini. Tetapi sekarang, Mahkamah Syariah tetap di bawah. So kalau ada Muslim, contoh kes tadi, itu adalah kes jenayah syariah. Tetapi bila dibawa ke Mahkamah Persekutuan telah membatalkan hukuman tadi dan memenangkan mereka. Dan tuan-tuan dan puan tahu tak apa yang akan berlaku? Sebenarnya ini akan set satu preseden bahawa sesiapa jua yang ditahan di bawah Mahkamah Syariah, di bawah undang-undang syariah, di mana-mana negara, di mana-mana negeri, kalau dihukum, tuan-tuan dan puan perasan tak? Akan ada lawyer daripada puak-puak liberal yang akan pergi untuk menawarkan khidmat peguam secara percuma. Mana ada orang buat kerja free kalau tak ada agenda? Tidak lain tidak bukan adalah supaya Mahkamah Syariah dilemahkan. Bila dilemahkan, slowly tak ada dua sistem, hanya tinggal satu sistem. Maka Muslim, non-Muslim sama je, equal. Sebabkan liberalism itu adalah semuanya nak bagi sama. Maka semua hak-hak tu dah tak ada. Maka itu akan set presiden. Mereka akan mencabar. Mereka bawa sampai ke United Nations, dibawa Komanggo dan sebagainya. Kes di Negeri Sembilan, kes di Terengganu pun mereka bawa juga. Pun mereka akan fight juga. Dan akhirnya, apa jua yang cuba Jabatan Agama nak buat, sebab ini adalah unsur-unsur sekularisme juga, memisahkan antara agama dengan sistem politik, supaya sistem pemerintahan negara tidak dipengaruhi oleh sistem agama. Tak boleh ada kecenderungan agama. Maka itu apa yang mereka sedang pelan-pelan dibawa keluar, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Jadi sebenarnya, bila isu macam tu, dia akan berterusan dan akan terus cabar dan mencabar. Saya tak mau sebut nama. Tuan-tuan dan puan-puan pasti akan sedar bahawa ada pihak yang mereka tahu benda yang mereka buat salah, tapi mereka tetap buat.
Kenapa? Sebab mereka sedang test water. Bila tak diambil tindakan, mereka teruskan usaha mereka. Tetapi bila diambil tindakan, mereka akan berlakon berpura-pura menjadi mangsa keadaan, mangsa diskriminasi, sehingga pihak luar tak tahulah senator USA mana mereka panggil. Mereka akan panggil untuk komen isu-isu di Malaysia. Kenapa kamu mendiskriminasi dia? Akhirnya Malaysia akan mendapat tekanan. Dan itu akan yang berlaku. Kalau Muslim masih tak bersatu, masih nak berpecah kerana nak kuasa yang sementara, well, that is very high possible. Ya. Dan isu yang kedua tadi tentang apa tadi tuan? Yes, ideologi Kristian itu dah dibawa dari Portugis lama dan sebagainya. Ya, betul. Cuma kita kata benda itu memang dah ada, dan saya dah kata benda ini adalah benda agenda setiap agama. Saya tak kata salahkan mereka, sebab ada agenda mereka. Cuma kita pernah tak tertanya pada diri kita, wait, Allah ciptakan kita, ciptakan manusia untuk jadi apa? Jadi makan, minum, tidur dekat dunia je? Tak. Allah kata khalifah kan? Nak memimpin kan? Habis tu kita ni pimpin ke ataupun dipimpin sebenarnya? Sebab kita mamai kan? Kita lupa diri. Syekh Abdul Qadir Al-Auda dia juga kata, hari ini kita ada sekelompok Muslim yang lupa akan hak dirinya. Dan ianya juga disokong oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia kata, lupa akan siapa hakikat diri dia. Iaitu Muslim, dia lupa dirinya adalah kuntum khaira ummati ukhrijat linas. Dia lupa. Sebab itu, ada pepatah sebut, Melayu ni dia Melayu. Sebab apa? Tengok. Kita layu. Kita, tak apa. Tak, Muslim dia semangat. Dia semangat. Mereka ada agenda. Tapi kita lupa agenda kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kita malu nak bercakap tentang Islam. Yang batil tak takut nak bercakap pasal kebatilan. Kita yang ada hak tak berani nak bercakap tentang hak. Maka akhirnya Umar kata, aku risau suatu hari mereka yang berada di dalam kekafiran tidak malu dengan kekafiran mereka, tetapi orang Islam malu dengan keislaman dia. Dan ini yang kita sedang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Laksanakan agenda kita untuk sebarkan Islam, amalkan Islam dalam kehidupan kita. Ya, wallahu a'lam. Minta maaf panjang sikit. Jadi jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.